Baiklah, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Jadi hari ini topik kita waktu dilarang bersama suami. Dengar macam kita dah tahu, tapi saya sendiri sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami dengan rendah dirinya, saya rasa saya perlu berada di depan TV untuk melihat dan mengetahui apakah perbincangan kita pada hari ini. Baik, kita nak bersama dengan dua tetamu istimewa kita hari ini. Elok saya perkenalkan di hujung sana. Kita ada Datuk Dr. Anhar Opir, Timbalan Mufti Negeri Selangor. Selamat datang, Datuk. Selamat datang. Terima kasih bersama kami di Wanita Hari ini. Katanya kali pertama kita dalam Wanita Hari ini. Baik, dan seterusnya bersama dengan beliau adalah Profesor Dr. Harlizah Siraj, pakar runding obstetrik dan juga ginekologi UNG HU KM. Terima kasih Prof bersama dengan kita. Walaupun sibuk ya, Prof. Lepas ni kedua-duanya kembali bekerja. Tapi dia sudi bersama dengan kita pada hari ini. Baik, jadi kita nak buka dengan soalan kepada Datuk terlebih dahululah. Okey Datuk, secara umumnya kita nak buka soalan, apakah itu waktu-waktu dilarang bersama dengan suami? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Waktu yang dilarang bersama dengan suami ini boleh kita dapat maklumat secara jelas dalam Al-Quran, ayat 222 surah Al-Baqarah, iaitu sewaktu seorang isteri ketika dalam keadaan haid. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa in tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-mahid, iaitu darah haid ataupun orang perempuan yang sedang keluar haid. Kemudian Allah kata, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah dan jawabkanlah kepada mereka bahawa haid itu adalah satu yang disebut sebagai adha. Adha ni boleh kita terjemah sakit, tetapi dalam tafsiran menyebut bahawa ia adalah darar, sesuatu yang maknanya kita kata mempunyai perkara kesan yang tidak baik, dan ia juga adalah qadar, iaitu kekotoran. Jadi yang dimaksudkan kat sini adalah ia pada sudut baunya, pada sudut tempoh itu ia menyakitkan, bukan menyakitkan fizikal ni, tetapi pada sudut mungkin bau, kemudian perasaan pun tidak suka pada perkara itu. Dan yang penting dalam ayat ini Allah kata fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhkanlah diri kamu daripada orang perempuan yang sedang haid. Maksud jauhkan kat situ adalah jima', iaitu buat hubungan kelamin. Para ulama kata yang dilarang hubungan kelamin. Adapun selain daripada hubungan kelamin, kalau dia nak bersama dengan maksud berpelukan, kemudian berkucup, yang ini tidak diharamkan, tidak dilarang. Maknanya masih ada ruang pasangan suami isteri. Kerana apa? Kerana orang Yahudi rupanya dahulu bila isterinya dalam keadaan haid, mereka ini tidak akan tinggal bersama. Tak akan tinggal bersama. Makan pun asing-asing, tidur asing-asing. Maka orang Islam yang pada waktu itu ialah bercampur dengan orang Arab. Orang Arab pula mereka ni terkesan dengan orang Yahudi yang tinggal bersama dengan mereka. Mereka sangka samalah. Rupanya Allah Ta'ala suruh Nabi jawab pada mereka, tidak boleh jima'. Adapun selain daripada itu tidak dilarang, dan ada perbahasan para ulama daripadanya. Baik, seterusnya sampai bila tidak boleh bersama dengan maksud hubungan kelamin ini? Sehinggalah suci, dan dalam mazhab Syafi'i selepas suci mandi. Selepas mandi barulah boleh bersama. Semula melakukan hubungan kelamin di antara pasangan suami dan juga isteri. Dalam Quran sebut haid, tetapi para ulama fiqh kata sama juga hukumnya dengan orang perempuan yang keluar darah nifas, iaitu selepas daripada kelahiran. Jadi dikiaskan sama dengan haid. Haid disebut dalam Quran, maka nifas dikiaskan apa yang disebut di dalam Al-Quran. Ini secara umumnya waktu yang dilarang bersama dengan maknanya secara jelas dilarang tu memang haram, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau dilakukan haram. Itu memang sudah termaktub dalam Al-Quran sebagai panduan kita. Tapi kalau kita nak lihat daripada sudut perubatan, Prof, memang kalau seorang wanita itu bila dah melalui fasa melahirkan anak, ada tempoh berpantangnya. Kalau kita tengok tempoh berpantang dari segi pemakanan 44 hari katanya. Kalau dari segi hubungan 100 hari. Sejauh mana kebenaran dia? Kenapa kena ada tempoh berpantang
dalam waktu Saya nak tambah sikit nak santai sikit. Selalu bila macam tu Rina, selalu kawan-kawan lelaki akan mengucapkan selamat berpuasa 100 hari. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada boleh lagi ucap selamat tahun baru Cina kan? Ya? Boleh. Saya pakai merah hari ni. Macam tu. Soalan ni saya rasa memang kita kena jawab dalam konteks berpantang selepas hamil. Satu lagi dalam konteks haid tadi. Jadi saya address yang first dulu. Sebenarnya kalau seorang wanita selepas dia melahirkan anak, dia melalui tempoh apa yang kita katakan purpurium. Purpurium ni dalam konteks perubatannya adalah tempoh 6 minggu bagi wanita ni, semua proses dalam tubuh badan dia secara fisiologi kembali kepada tahap ataupun keadaan sebelum dia hamil. So dalam perubatan pun ada tempoh ni 6 minggu. Jadi dalam konteks kita tahulah lepas menghamilkan tu dengan proses kelahiran semua Jadi badan wanita tu kena kembali kepada asal. Dia bukannya boleh overnight saja esok dah okey dah, tak. Dia ambil masa dalam 6 minggu tu. Ketika inilah dia ada darah nifas dan juga ketika ni juga dia akan menyusukan anak dia perubahan emosi dia naik turunnya tu kat masa ni juga ada kesan kepada kesihatan mentalnya kan banyak sebenarnya Farin kalau nak ceritakan jadi dalam tempoh ni yang dikatakan berpantang tu apa dia dan salah satunya kalau dari sudut hukum agamanya pun berpantang dari sudut hukum hubungan kelamin tadi. Kita kena lihat bahawa dalam konteks ini kalau dari sudut kajian saintifiknya bila agaknya wanita atau lelaki tu boleh ada hubungan selepas kelahiran. Kena ketemu satu hari ni. Satu hari ni pada saya pantang Melayu ni. Kalau ikut hukum, bila dah habis saja darah nifas tu, lepas mandi wajib tu, dah bolehlah bersama. Tapi pada pandangan saya lah, yang 100 hari orang Melayu ni, dia ada kesan kepada sebenarnya nak menjarakkan kehamilan. Nak bagi supaya suami tu jangan dulu kacau isteri tu sebab kalau katalah ada hubungan yang biasa anak baru 3 bulan dah mengandung balik mak tu. Bagilah rest dulu jadi itu yang pada saya lah kebijaksanaan orang dulu tu 100 hari tu. Tapi kalau ikutkan hukum tak perlu pun 1 hari. Jadi dalam konteks ini ni saya rasa kita harus melihat bahawa walaupun dalam sudut kajian kesihatan dan perubatan dia taklah kata bila ada hubungan seks ketika darah nifas masih ada lagi maka akan bertambahlah keadaan jangkitan kelamin lah macam-macam tu. Yang itu dari sudut saintifik kita tak jumpalah orang kata bukti yang solid. Dan tapi sebenarnya untuk konteks ini dia banyak mempertimbangkan dari sudut wanita tu. Jadi saya rasa di situ pada hukum agama ni dia tak perlu pun ada kajian saintifik untuk membuktikan kenapa wajib, haram tu tetapi kita yakin di situ ada hikmahnya dan antaranya kalaupun kajian saintifik tak mendapati apa-apa pun kita kena lihat dari sudut konteks yang menyeluruh. Baiklah. Itu secara ringkas pandangan daripada Prof sendiri. Kita nak bawakan pemerhatian anda, mungkin ada persoalan dalam kalangan penonton wanita hari ini yang ada kemusykilan berkenaan dengan topik kita. Dan kita sempat tanyakan mereka di luar sana. Kita dengarkan jawapan mereka. Saya nak tanya, adakah perlu seorang isteri itu mandi wajib selepas datang haid sebelum dia bersama suami? Dan kenapa? Kenapa perempuan kena pantang 100 hari selepas bersalin sebelum bersama dengan suami? Kalau darah haid dah melebihi 15 hari, boleh tak bersama suami selepas tu? Ada 3 persoalan. Mereka tanya kita, nak tanyakan pada tetamu-tetamu kita lah. Okey, tadi kita dah bicara mengenai datang haid dan sebagainya. Dan perlu seorang itu isteri mandi wajib selepas haid sebelum bersama suami dan mengapa, Datuk? Ada beberapa pandangan para ulama. Mazhab Hanafi yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijrah, dia menyebut bahawa selepas habis darah haid saja, katalah 10 hari maksimum, hari ke-10 tu habis darah haid, tidak perlu mandi, dah boleh untuk bersama. Tetapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, termasuk mazhab Maliki, begitu juga dengan mazhab Hambali, mesti selepas mandi. Walaupun darah dah habis, tetapi diwajibkan mandi dahulu, baru boleh bersama. Baik, ini jumhur para ulama kerana mengambil daripada maksud daripada firman Allah Ta'ala, iaitu
wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna, apabila kamu telah bersuci dengan maksud mandi. Kenapa begitu? Yang pertama sekali, para ulama menyebut bahawa bila lepas mandi ini segar, dia lebih segar, lebih fresh. Begitu juga para ulama menyebut dan mencadangkan kalau dalam keadaan tidak haid pun, sekiranya pada satu malam seorang suami bersama dengan isteri, maka kalau dia nak ulang kali kedua, disunatkan untuk mandi dahulu supaya dia lebih segar, lebih bertenaga, dan ini lebih baik untuk pasangan suami isteri. Itu mungkin yang boleh saya sebutlah berkaitan dengan kenapa tadi itu. Okay. Kalau kita tengok tadi soalan kedua sudah pun dijawab oleh Prof. Kita nak terus soalan ketiga. Kalau haid selepas 15 hari, boleh tak bersama suami selepas tu? Oh, saya yang jawab. Okey. Kalau kita tengokkan dalam konteks haid, sekarang ni kita cakap tentang haid. Haid ni adalah darah yang secara fisiologinya keluar secara kitaran untuk setiap bulan. Ya, Farin mungkin nampak terkejut tu. Tapi macam itu saya tahu daripada sudut kesihatan ni, mesti ada hikmah kesihatan dia tu. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahawa fisiologi wanita itu sebenarnya sihat, ya. Maknanya dia bersedia untuk kehamilan, maknanya dari sudut fungsi, ya, dari sudut organ struktur semua okey, ya. Tapi ada masa apa dia yang normal tu, haid tu, ya. Maknanya dia akan berlaku sebulan sekali, ya, dan tempoh yang biasa adalah 7 hari. Ya, tetapi dia juga boleh sampailah, ya, kadang 15 hari. Macam tu. Tapi selepas daripada tu dia dikira agak lama sangat tu, dibandingkan dengan yang biasa. Soalan tadi tu kata lepas 15 hari. Kalau dari sudut hukum dia dah jadi istihadah lah pula, ya, ataupun yang kita katakan darah penyakit. Itu bahasa kita, tapi pada saya dari sudut perubatan dipanggil intermenstrual bleeding. Maknanya dia adalah darah yang ada, ya, yang sepatutnya tak ada pun. Sebabnya sepatutnya dia dah bersih, kemudian baru tunggu lagi bulan depan. Ya. Tapi dalam konteks ini, maknanya pendarahan itu berlanjutan. Ada banyak sebab. Ya. Antara yang kita tahu, mungkin dia juga adanya, ya, ketumbuhan dalam rahim tu, ketumbuhan pada pangkal rahim dia, ya, ataupun mungkin dia mempunyai hormon yang tidak balance ke, kan, tidak seimbang. Dia juga mungkin mempunyai endometriosis. Banyak ni. Jadi kalau bagusnya ada istilah darah penyakit ni, itu yang buatkan wanita ni kalau dia lebih 15 hari, Farin, dia memang jumpa doktor. Ada masalah lah tu, ya. Ataupun satu lagi, kalau lepas bersama suami, ya, memang dah tak ada pendarahan semua, alhamdulillah, dah mandi wajib semua. Kita 2-3 hari lepas tu ada hubungan dengan suami, keluar darah lain pula. Darah yang barulah contohnya, kan. Yang itu kita panggil postcoital bleeding, dan ini yang kita bimbang. Yang paling kita bimbang, kokoklah ada ketumbuhan di pangkal rahim. Yang kita tak nak tu adalah macam kanser pangkal rahim. Itu tu, ya, walaupun maknanya dari sudut hukum, dia berbagi kat situ. Ya, takut-takut ada penyakit. Memang betul pun, kenalah cari, ya, kenalah orang kata cari puncanya, ya. Jadi nak bersama dengan suami ke tidak, itu kalau dari sudut hukumnya, darah istihadah tu, ni Datuk boleh betulkan saya, itu kira dia sebenarnya suci. Ya, dia bukannya dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan nifas. Ya, maka dia memang boleh kena solat, dan boleh juga bersama dengan suami. Melainkan kita rasa macam inilah Farin, ya, dengan Rina. Kita ada orang kata, ya, kita punya preference ataupun, ya, apa yang orang kata selera kita. Ya, mungkin bila adanya pendarahan, ya, kita pun rasa tak selesa, suami pun rasa begitu. Ya, dan paling tidaknya itulah waktunya, minta maaf nak kata, orang perempuan ni rehat sekejap. Bagilah Shan kita rehat dulu, ya, dalam seminggu ni. Kalau buat benda yang kita selalu kena boleh buat anytime tu pun, dia sebenarnya tak seronok. Tapi bila ada masa-masa tempoh pantang, dia akan, orang kata, menaikkan semula, kan, keinginan dan juga keperluan kepada sesuatu tu. Okey, baik. Kak, saya nak sentuh juga bersama dengan Datuk, kan. Kalau melalui pembacaan saya lihat ada juga artikel yang mengatakan bahawa kalau nak bersama dengan pasangan kita ni, dia ada hari-harinya. Cuma saya nak tahu dari segi betul ataupun tidak. Ada yang kata tak boleh bersama pada hari ke-13 lah, ke-14, hari yang ke-15 lebih elok, hujung bulan elok, hari Selasa. Bagaimana agaknya ulasan daripada Datuk sendiri? Setakat yang kita tahu daripada pembelajaran kita, tidak ada waktu-waktu yang ditetapkan begitu. Tu kalau orang kata hadis tu hadis Melayu lah tu. Yang penting tempoh itu saja yang tidak dibenarkan. Itu pun macam kita sedia maklum mazhab Hanafi maksimum 10 hari.
mazhab kita ni yang sebut 15 hari maksimum. Dan seorang perempuan dengan perempuan yang lain berbeza tempohnya. Jadi maknanya perkataan selepas 15 hari pun tak boleh kita buat secara umum. Ada orang yang mungkin 5 hari, maka hari ke-6 dah boleh. Jadi tak ada masalah. Okey, Datuk, saya nak tambah sikit. Okey, yang ini memang serius. Selalu diperdebatkan, selalu dipersoalkan. Ialah apabila kita faham lelaki ada keinginan, dan apabila isteri memang kita dah tahu dah haram dan tak boleh nak bersama. Tetapi nak bersama juga. Ada juga situasi-situasi yang terpaksa juga melayan suami. Jadi bagaimana kita nak ulas tentang situasi ini? Ada seorang sahabat Nabi yang kita jumpa dalam riwayat hadis, iaitu Hizam bin Hakim daripada bapa saudaranya. Dia tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ma yahillu li min imraati wa hiya haid?" Ya Rasulullah, apa yang halal untukku daripada isteriku yang sedang dalam keadaan haid? Lalu Nabi pun jawab, "Laka ma fawqal izar." Untuk kamu apa yang di atas daripada izar. Izar ni kalau kita kata kain sarung mula daripada pusat sampai ke lutut lah. Jadi Nabi kata yang atas daripada pusat ke atas, yang ni halal. Jadi seorang suami yang tiba-tiba datang keinginannya bersama dengan isteri, bukan maksud bila waktu haid tak boleh bersama langsung. Dia masih boleh berpegang tangan, dia boleh untuk berpeluk, dia boleh untuk kucup dengan izin, tetapi asalkan jangan pada tempat keluar darah haid itu. Bahkan mazhab Hambali pula menyebut yang tak boleh adalah tempat keluar darah itu, iaitu kubul. Mazhab Hanafi, mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia luas sikit antara pusat sehingga lutut. Maknanya lain daripada tu okey, tak ada masalah. Bahkan kalau tidak salah untuk saya sebutkan juga, para ulama membenarkan untuk maknanya keluarkan, maknanya kalau memang dah ada keinginan sangat, boleh menggunakan tangan isteri. Ini dibenarkan oleh syarak. Tidak ada masalah. Baiklah. Mungkin juga kita mahukan pandangan daripada Prof. Saya rasa saya nak tambah ke? Sila. Mestilah nak tambah. Okey. Dia sebenarnya kan Farin, dalam konteks pengalaman saya, sebenarnya ini banyak bergantung kepada orang kata belas ihsan dan juga akhlak suami itu. Walaupun ada hukum ni, tapi ada juga yang tak peduli. Kes yang pernah saya handle sendiri, isteri baru lepas melahirkan, kan bila lepas melahirkan tu kita ada episiotomi, guntingan di bahagian nak keluar bayi tu, perineum tu, dan kita tentu sekali dalam 2-3 hari tu masih lagi tempat tu luka, sakit kan. Tapi dia datang balik ke hospital dengan pendarahan, rupanya kita tengok yang kita jahit tu semuanya dah terbuka sebab suami walaupun ada hukum begini sebenarnya memaksakan dia melayan kehendak suami itu, dan ini sebenarnya keganasan seksual dalam rumah tangga. Jadi agaknya kalau bila kita lihat walaupun katalah sebenarnya kalau dalam satu kajian yang agak baru di barat contohnya, 40% daripada wanita dia memang ada hubungan seks ketika datang haid. Pada mereka dia orang tak ada no hal lah orang kata kan. Pasal budaya dia tidak ada macam ni hukum hakam begini kan. Dan itu mungkin dia tak apa itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat adanya peraturan ini sebenarnya pada saya lebih untuk menjaga wanita tu. Menjaga kebajikannya, menjaga dia punya orang kata emosi dia, supaya di situ berlakunya banyak timbang tara dan juga timbang rasa. Sebab hubungan ni bukan satu pihak saja. Betul. Dan dalam konteks hubungan kelamin, minta maaf nak kata selalunya orang lelaki kalau dia nak, kita yang wanita ni tak boleh nak buat apalah. Begitu kan. So jadi alangkah hikmah besarnya hikmah ini apabila wanita ketika dia dah haid dan ketika dia nifas, maka suaminya dihukumkan supaya tidak mengadakan hubungan kelamin sebagaimana yang Datuk jantakan tadi. Kita melihat juga ada juga dalam kalangan wanita yang sudah pun habis berpantang ataupun masih lagi dalam tempoh berpantang, apabila ada pasangan ini yang betul-betul mahu untuk bersama, sampai kadang-kadang melibatkan orang kata kesihatan seorang wanita tersebut, ada masalah yang lain pula sehingga berlaku tumbung dan sebagainya. Bagaimana situasi ini, Prof? Baik, pada saya begini saja. Kalau kita ikut hukum ni, maknanya kalau katalah kita tunggu nifas tu kering, mungkin 4 minggu.
Itu cukup masa sebenarnya, kan? Kalau haid pula, ya, cukup untuk tunggu katalah 7 hari atau 8 hari pun cukup juga masanya, ya. Jadi sebenarnya tempoh masa ini adalah supaya keadaan wanita itu bukan hanya fizikalnya tapi juga emosinya, ya, spiritualnya, ya, semuanya bersedia untuk hubungan ini. Tadi ada kata tentang hari-hari tadi, kan, Rina? Yang kata berapa 13-14 ni pun baru pada saya. Tapi saya terbaca artikel tapi tak faham kenapa perlu ada hari yang mungkin di situ kalau kita lah, ya, untuk wanita yang kitaran dia 28 hari, hari 13, 14 ni pula adalah hari dia subuh. Dia memang subuh kat masa tu, ya. Subuh maksud dia apa? Ovulasi berlaku. Ya, it happens 14 days, 14 hari sebelum haid yang akan datang. So kalau orang tu 28 hari, tempoh antara haid dia, hari 14 itulah hari dia subuh. Ya. Jadi kat sini, kalaulah misalnya kita nak anak contohnya, inilah waktu kita nak bersama. Tapi kalau katalah kita nak menjarakkan kehamilan, ya, secara yang tak nak guna kaedah-kaedah, inilah masa untuk tidak bersama. Jadi pada saya mungkin, ya, adalah juga agaknya saintifik sikitlah yang tu. Saya tu betul, doktor. Pasal itu pun dia dah cakap pada saya tu 14 hari tu hari paling kalau nak dapat anak lagi lah. Ya, betul tak? Okey, Datuk, kita dah tanya jugalah. Okey, kita nak tanya tentang hak seorang isteri lah. Okey, apabila suami datang keinginan tetapi isteri harus menolak, itu satu, dan apakah hak mereka, dan kemudian katalah kalau mereka kata 100 hari itu dah habis, darah nifas dah tak ada tapi mereka masih lagi menolak. Macam mana pula keadaan ni? Boleh ataupun tidak? Yang pertama sekali berkaitan dengan ayat Quran tadilah. Maknanya masing-masing kena faham hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu pertama sekali. Yang kedua, kita yakin semua yang ditetapkan itu mesti ada hikmahnya. Dan banyak Prof tadi sentuh hikmah-hikmah yang berkaitan dengan emosi, kesihatan dan juga perubatan. Adapun kalau sekiranya dalam tempoh itu dia maknanya keinginan tu ada, maka setakat yang boleh yang diharuskan sajalah, iaitu larangan pada tempat berkenaan saja. Adapun selepas daripada tempoh yang habis, dah tak ada larangan. Yang ni saya rasa bergantung pada pasangan suami isteri lah. Maknanya berbincang cara baik. Kalau nak tolak, cara baik. Mungkin suami, ialah kita tak tahu apa yang berlaku di luar, kan. Datang keinginan tadi tu, mungkin secara bersama lah. Yang penting secara bersama. Kita tak nak berlaku maknanya orang yang maknanya buat sesuatu sehingga menyeksa pasangan masing-masing. Dan berkaitan dengan hak ini, hak maknanya kalau isteri ada hak, maknanya suami perlu tunaikan. Kalau suami ada hak, maknanya isteri perlu tunaikan. Bagi saya dalam keadaan masing-masing ada hak, dah tak ada larangan sebagaimana dalam ayat tadi, dah habis tempohnya. Bagi saya yang ni berbincang cara baik dan mungkin boleh buat persetujuan secara bersama lah. Wallahualam. Okey, baik. Saya nak tanya dengan Prof juga, bagaimana kalau dari segi masalah wanita ini, dia ada pendarahan, katakanlah ada fibrosis ataupun sis, tapi dalam situasi ini suami berkehendakkan untuk melakukan, adakah boleh ataupun tidak? Pada saya, kalau misalnya penyakit itu menyebabkan dia ada keluarnya darah yang tidak berjadual macam ni, kan? Maknanya taklah macam tadi tu, haid atau nifas, ada tempoh kering dia. Dalam konteks ini sebenarnya, ya, kita kena tengok juga keadaannya, pendarahan itu macam mana, ya. Kalau sampai memudaratkan dia, saya rasa itu mungkin bukanlah idea yang baiklah untuk ada juga hubungan tu. Tetapi sebenarnya doktor boleh tolong tu, ya. Maknanya kalau masih pendarahan, kita boleh bagi ubat, ya, untuk pendarahan tu dihentikan, ya. Janganlah mungkin pergi makan ubat-ubat apa ke, ya, yang tak dapat ni. Jadi itu kena, pada saya itu adalah tanggungjawab wanita tu, ya, untuk menjadikan dirinya sihat, ya, dan sebabnya di situ tadi, ya, macam Datuk katakan, kita pun ada juga tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, ya. Jadi tak maulah juga, ya, wanita mengambil alasan ini untuk menolak, ya, daripada suaminya tanpa alasan-alasan yang betul. Saya nak ingatkan bahawa kadar kecurangan, ya, atau infidelity ataupun mungkin hubungan luar perkahwinan, luar nikah, hubungan di luar, maknanya yang curang ni, pasangan curang, dia memang meningkat apabila di kalangan suami, apabila isteri itu mengandung dan juga selepas melahirkan. Ya, yang ini memang untuk kalau kita lihat dari sudut keganasan seksual, keganasan rumah tangga, didapati bahawa berlakunya kecurangan dalam rumah tangga ada kaitan dengan tempoh masa isteri itu hamil ataupun
berpantang. Jadi di situ saya rasa wanita juga kena peka lah dan sensitif. Tapi kita kena ingat juga sebenarnya wanita ni dari sudut nafsu syahwat dia. Banyak sebenarnya selepas kehamilan atau ketika tempoh kehamilan, lepas tu melahirkan, lepas tu menyusukan, dengan penatnya bekerja semua ni adalah turn off untuk keinginan seksual. Suami kena tahulah yang ni. Apabila kita menyusukan anak, kita memang tak ada libido ataupun nafsu macam tu. Tapi agaknya kalaulah di situ banyak suami ni pandai nak ambil hati kan. Tak adalah kesian isteri tu dengan kerja, dengan menyusukan anak, kena kemas rumah semua lagi. Lepas tu malam kena jadi Cleopatra. Banyak cantik. Kan? Jadi kena ada juga timbang tara daripada suami sendiri. Okey, Datuk. Ada soalan ke? Pasal saya sebagai suami, saya nak tanya, mewakili juga suami-suami kat luar sana. Okey, Datuk mungkin boleh memberi nasihat ataupun memberi tips bagaimana untuk mendidik jiwa seorang suami ini untuk ada belas ihsan terhadap isteri, untuk memahami yang sememangnya kalau tak boleh tu memang tak boleh, dan apa yang boleh kita lakukan untuk mendidik jiwa kita ni. Yang pertama sekali, isteri kita pun manusia macam kita juga. Dan Al-Quran suruh kita wa'ashiruhun nabil ma'ruf, gauli mereka dengan cara yang baik, cara yang bagus. Tu. Kemudian yang keduanya, rasanya kalau kita nak mendidik pula nafsu kita, kan disuruh untuk kita berpuasa. Agaknya dah lama tak puasa ni, last puasa Ramadan. Jadi ni untuk kita berpuasa lah ni. Dapatlah maknanya kita, ni waktu-waktu yang sesuai untuk kita tak fikir isteri, boleh baca Quran banyak sikit, boleh berpuasa dan seumpamanya. Kemudian yang ketiganya bagi saya, kita mesti tunaikan tanggungjawab masing-masing. Jangan asyik nak tuntut hak saja. Okey. Bila maaf Datuk, saya terpaksa mencela sikit. Bila kata tuntut hak ini, kadang-kadang suami rasa dia ada hak ke atas isterinya. Dia mahukan hari-hari, tapi isteri dah merasa sakit. Dan adakah dalam keadaan ataupun situasi ini isteri boleh menolak permintaan suami dalam keadaan dia sakit? Sekiranya memang sakit betul, boleh tolak. Tapi tolak dengan cara baiklah, dan elakkan daripada berlaku pergaduhan sehingga menyebabkan banyak juga kadang-kadang bila berlaku masalah rumah tangga ni, dia hantar surat kat kita untuk tanya apa hukum gini-gini, maknanya sedang berlaku sesuatu dalam rumah tangganya dan suami tak perasan perkara ini. Jadi kita cadangkan dan kita nasihatkan, bagi tahu kadang-kadang kita sakit tapi kita tak maklumkan kesakitan itu. Jadi yang ni suami ingat kita okey dah. Jadi kat sini tak berlaku interaksi dengan baiklah antara pasangan tu, mungkin faktornya. Okey. Kalau saya boleh tambah sikit. Sebenarnya hubungan kelamin antara suami isteri itu kan, Fahri Rina, adalah kemuncak kepada komunikasi kita seharian ni. Itu sebenarnya orang kata kemuncak dia. Jadi kalau kualiti hubungan kita dalam waktu siang ni, cara kita menyantuni satu sama lain, cara kita menghormati satu sama lain, tak mesti romantik pun, tapi dia faham, memahami kan. Jadi kualiti hubungan kelamin di malam hari tu memang akan jadi satu yang amat berkualiti tinggi. Tapi kalau waktu siang ni dengan cakap kasarnya, dengan orang kata dendam kesumatnya, apa kualiti hubungan kelamin yang ada? Kan? Jadi yang itu pun sebenarnya pada saya itu premis dia. Jadi kalau katalah siapa yang mungkin muhasabah hubungan kita ni mungkin boleh dibaiki. Sebenarnya baiki dulu komunikasi tadi. Saya rasa Datuk punya pendekatan mengatakan isteri itu pun manusia macam kita juga. Saya setuju betul lah. Kan? Kita bukannya robot atau bukan juga hamba. Baiklah. Saya rasa hari ini penerangannya memang cukup jelas. Perlu ada pemahaman bukan sahaja daripada pihak isteri tapi juga sebagai seorang suami ada timbang taranya, Farin. Jadi saya kira pada hari ini daripada tetamu-tetamu kita yang saya dah anggap macam saya belajar ni, macam daripada dua orang guru yang hebat ni pada hari ini, kerana telah berkongsi dengan kita waktu yang dilarang untuk hubungan suami isteri. Jadi saya kira cukup jelas dari segi hukum agamanya dan juga perubatan ataupun kesihatannya.